Di antara tanda-tanda murid mengalami stres. yang mengalami stres Iyalah. adalah pertama ialah mudah naik angin. Ketika marah. Mudah naik angin tak? Mudah naik angin kerana. Sebab kenapa dia stres? Mudah naik angin kerana emosi dan pemikiran terganggu. Akibat stres. Okey, macam tu. Tanda-tanda, okey. Yalah, biasanya orang yang stres, okey, bila dia naik angin, kenapa tiba-tiba dia rasa nak marah? Sebab emosi. Emosi tu apa? Perasaan. Perasaan lepas tu pemikiran dia terganggu, okey? Akibat stres macam tu. Okey, kemudian selain itu, teruskanlah. Selain itu, selain itu yang kedua, isi yang kedua adalah hilang fokus terhadap pelajaran. Okay, so selain itu murid akan hilang fokus terhadap pelajaran. Itu murid akan hilang fokus terhadap Pelajaran. Terhadap. Jangan sebab itu murid akan hilang fokus terhadap pelajaran. Apa ya? Prestasi. Okay, macam tu. Okay. Selain itu murid akan hilang fokus terhadap pelajaran yang menyebabkan prestasi pelajaran menurun. Prestasi pelajaran dia akan menjadi menurun lah. Maksudnya dia akan secara gagal merosot. Merosot, pelajaran merosot. Okey, boleh merosot lah, menurun. Menurun bukan merosot. Okey, merosot. Ya. Okey, merosot tu maksud dia apa? Dia lagi menurun. Okey, lagi menurun. Selain itu macam nak bankrupt. Macam tu, betul. Seterusnya tingkah laku agresif. Apa tu agresif? Maksud dia ganas, okey? Seterusnya murid akan bertingkah laku agresif terhadap rakan-rakan maupun keluarga. Okay, kemudian akhir sekali.
Sekarang nak keluar sudah Kapan? kepada masalah kesihatan. Masalah kesihatan. Kita katakan mahu ke akhir sekali, mereka akan mengalami lesu dan keletihan yang boleh menjurus. Menjurus tu maksudnya terus pergi, macam tu maksudnya menjurus ataupun pergi kepada masalah kesihatan. Okey. Kesimpulannya, Dah tulis. kesimpulannya bijak, murid wajarlah bijak menangani tu prevent. Menangani tu prevent. Mengelakkan. Mengelakkan, betul lah. Murid wajarlah bijak menangani masalah supaya stres tidak ini masalah supaya tidak jelas bisa menangani masalah supaya tidak mengganggu aktiviti harian. Macam tu saja. Murid wajarlah bijak menangani masalah supaya tidak mengganggu aktiviti harian. perkataan. Okey, kemudian mata perkataan dia kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ni 38 tau. Bertingkah laku sekali ya. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. So 67 pada perkataan. Tujuh patah perkataan. Soalan untuk akhir. Ada siapa yang boleh tambah untuk kesimpulan? Macam cikgu beri kesimpulan ni tanpa senang sangat kan? Murid wajarlah bijak menangani masalah supaya tidak mengganggu aktiviti harian. Ada lagi? Ataupun kalau masalah kesihatan tak boleh sebab cikgu dah tulis kat situ. Dekat sini. Dekat apa? Dekat Masalah fizikal. Masalah fizikal samalah. Masalah fizikal, masalah kesihatan lah juga. So, sebab dekat isi cikgu dah cakap sini. Nampak ni? Semua murid akan tukar laku aktif ini masalah kesihatan. Sebab tu cikgu tak nak ulang balik kat kesimpulan. Sebab kesimpulan tak boleh ulang balik. Dia kena cakap pasal semua sekali. So mengganggu aktiviti harian lah. Seperti kalau stres, awak tak boleh jumpa kawan awak. Nampak tak? Sebab nanti mudah naik marah. Naik angin. Awak rasa marah. Okay. So cikgu rasa ni sesuai kot.
Alamak. Kakak. Okay, sudah? Dia belum? Ya, tak apa, salin je dulu. Ada yang baru masuk kan? Okay, nampak tak ada masa kat sini? Dekat atas yang hijau ni kan? 7 minit lagi kan? Nampak? Okay, lagi 7 minit. Lagi 7 minit, dia akan mati sendiri. So, korang kena login balik ah. Okay? Ada 7 minit lagi. Korang kena login balik. Okay. So ada 7 minit, ada 6 minit lagi. Korang kena masuk balik ah. Kalau tiba-tiba termati. Okay, ada berapa? Ada lagi yang masih salin? Ya, tengok. Okay, ada lagi. Okay, salin dulu. Korang baru masuk kan? Kalau korang nak komen, korang komen dekat chat ah. Cikgu dah tutup semua suara. Okay. Agresif ni. Ada siapa lagi masih salin? Cikgu tengok. Okay, tak ada dah. Okay ah. Alright. Cikgu teruskan. Ada apa-apa soalan awak tulis dekat chat ah. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Soalan 8. Okay, soalan 8 dia tentang kempen sayangi gigi. Okay, kempen. Okay, banyak yang ni cikgu nampak banyak yang buat salah tau. Sebab korang tak faham apa yang disampaikan. Okay, sekarang ni tengok ni ah. Ini dia kata kempen. Maksud dia, okay, klinik kempen ni dengan kerjasama klinik gigitan dia buat kempen. Maksud dia tengah buat satu anjuran, satu kempen, okay?
So dia bukannya aktiviti yang bukan aktiviti orang tu lakukan, dia aktiviti semua lakukan. Okay. So bila korang ceritakan pasal kempen ni, contohlah ubat gigi dan berus gigi percuma, bukan korang kata kita hendaklah berus gigi setiap hari kerana ubat gigi dan berus gigi diberikan percuma. Itu salah. Sebab dia kata apa aktiviti yang dianjurkan kat sini. Jadi sepatutnya korang kata kempen ni memberikan ubat gigi dan berus gigi percuma untuk menggalakkan lagi masyarakat untuk memberus gigi macam tu. Okay, ataupun membersihkan gigi macam tu. Okay, so untuk kita mulakan dia punya pendahuluan. So pendahuluan kita ambil saja dekat atas saya cakap. So pendahuluan dia start poster menunjukkan, okay, poster, poster menunjukkan ya, cikgu tahu dah Azan. Nanti cikgu keluarkan awak awal sikit. Lagi pun awak dekat rumah kan? Kan masuk waktu isyak pun lambat lagi. 8.10 pun tak apa cikgu keluarkan awal. Okay? Nanti kita solat. Terus bukan buat ni dulu. Okay, poster menunjukkan kempen sayangi gigi. Okay, sayangi gigi. Ini kempen dia, ini pendahuluan dia. Kita menunjukkan jelas tinggi. Okey, kemudian tingkatan kedua, memulakan antara tapi mesti ada jarak. Okey, antara aktiviti. Sebab sini aktiviti kan? Okey, aktiviti antara aktiviti. Okey. Aktiviti yang aktiviti yang dianjurkan. Kenapa cikgu tambah sini kan? Sebab tu kan kita kata antara kempen sayangi gigi. Okay, kita tambah lagi dia punya apa tu macam mana kata hubung dia sikit. Okay, antara aktiviti yang dilakukan pada kempen ini ialah macam tu. Aktiviti yang dilakukan dalam kempen ini ialah macam tu saja. Aktiviti yang dilakukan dalam kempen ini ialah yang pertama pihak penganjur, pihak penganjur. Kita kata pihak penganjur. Siapa tu pihak penganjur? Inilah orang yang menganjurkan kempen ni dengan klinik gigitan ni sekali ya. So kita kata pihak penganjur. Pihak penganjur memberikan ubat gigi dan berus gigi percuma, percuma kepada pengunjung. Pengunjung untuk menggalakkan pengunjung menjaga kebersihan gigi. Ubat gigi dan berus gigi percuma kepada pengunjung untuk menggalakkan pengunjung menjaga kebersihan gigi. Kemudian selain itu yang kedua aktiviti pemeriksaan gigi percuma. So selain itu pengunjung, kita panggil pengunjung tu siapa? Customer, orang yang pergi kat situ. Pengunjung boleh membuat pemeriksaan